Jelas. Okey, terima kasih. So, kita mulakan kita punya camp ni dengan tajuk index number. Jadi index number adalah salah satu soalan yang keluar dalam paper 2 dan 10 markah lah ya. So di sini tujuan camp ni adalah kita nak bincang balik semula soalan-soalan yang kamu boleh dapat markah dengan insya-Allah dengan mudah kalau kamu faham lah. Okay, so kita buat ulang kaji sikit tentang index number. So seperti apa yang kamu dah dapat, handout yang kamu dah dapat. Okay, so ada formula ya, kita dah bagi kat situ dan sebaik-baiknya kamu ingatlah formula untuk mencari index number ni adalah index number maksudnya kita I di sini membawa maksud index number lah. So I equals to QI over QO darab 100%. So kalau yang cikgu biasa guna adalah PIPO. Okay, PI over PO darab 100. Okay, so P samalah benda ni. Maksudnya kalau P tu untuk price ya. Okay, so cikgu harap semua orang boleh ingat benda ni. Senang je nak ingat ya. I equals to PIPO darab 100. Okay, kemudian kita akan guna juga composite index. Ini formula bagi composite index. So kita tulis sebagai I bar lah. Equals to sum of. Ni sum of ya, hasil tambah. Okay, hasil tambah kita darabkan dengan price index tu darabkan dengan weightage. Okay, bahagi dengan hasil tambah weightage. So nanti kita akan tengok satu contoh lah cikgu akan tunjuk. So itu formula yang kita akan guna. Ini saja formula yang kita akan guna dalam tajuk index number. So seharusnya tak ada masalah ya. Anda seharusnya ingat. So tak perlu mengharapkan formula yang dibagi di depan, kalau boleh ingat lebih baik. Otak kita lagi cepat berbanding kita nak selok-selok tengok depan. Okay, so now kita tengok example yang pertama. So kalau kita baca soalan tu, okay, dia bagi apa? The price of an X branded watch in the year 2017 and 2018 was RM500 and RM550 respectively. So maksudnya bila kita baca di sini, kalau kamu tengok di sini, dia kata price. Okay, price bagi tahun 2017 dengan tahun 2018. Okay, so kita terus tulis keluarkan maklumat tersebut dalam bentuk yang kita nak masuk dalam formula lah. So kamu boleh tulis sebagai P17 menunjukkan price tahun 2017 500. Okey, tulis maklumat macam tu. Bila kita baca soalan yang panjang ni, kita keluarkan maklumat untuk ringkas. And then price bagi tahun 2018 adalah 550. Okey, so soalan ni cakap apa? Calculate the index number of the price of the watch in the year 2018 based on. Okay, kamu kena baca elok-elok soalan dia nak based on year 2017, maksudnya index price yang kita nak cari adalah bagi tahun 2018, base dia 2017. Tulis macam tu. Ini yang soalan nak kamu cari. Ya. So, kita masukkan dalam formula index price tadi. So, I bagi tahun 2018, base 2017 adalah price bagi tahun 2018. Okay, kita bahagikan dengan base year dia price 2017 and then darab 100. Okay, ini adalah formula yang di atas tadilah. Macam mana kita nak letakkan. Okay, now kita just masukkan, gantikan nilai-nilai yang kita dah tahu tu lah. 550 per 500 darab 100. Then kamu boleh tekan kalkulator kamu. So kalau kamu tekan kalkulator kamu akan dapat tepat jawapan dia bagi 110. Okay. Okay, itu kita dah cari index number of the price. Okay, ada lagi satu yang kamu kena jawab iaitu interpret the index number obtained. Okay, daripada hasil yang kita dapat ni, kamu kena bagi sedikit conclusion ataupun penerangan apa yang dimaksudkan dengan nilai 110. So index price ni, so kalau dia macam ni ya, kalau katalah dari tahun ini
harga dia RM5. Tahun depan harga dia RM5 juga. Maksudnya tidak berlaku kenaikan harga. So kenaikan harga maksudnya kalau tahun ini tahun lepas lagi kita ambil 2020 harga dia RM5. 2021 harga dia masih RM5. Maksudnya tidak berlaku kenaikan ataupun penurunan. So dia punya index price di sini adalah 100%. Okay, 100%. Tapi sekiranya dia harga tahun ini menjadi RM10. So, apakah index price dia? So, dia naik 2 kali ganda kan? So, 200. Dia punya index price. Kalau dia turun, okay, dia turun kepada katalah tahun ni harga dia turun. So kalau kita harga dia turun sebanyak RM1 berbanding tahun lepas, so kalau kamu nak kira, kamu boleh kira masukkan sinilah 4/5 darab 100. So kalau kita kira kita akan dapati dia 80. So maksudnya di sini 80 dia punya index price, maksudnya dia kurang daripada 100 sebanyak 20%, less 20% daripada harga RM5 tahun lepas. So harga dia RM4 tahun ni. So daripada nombor-nombor yang kita dapat ni kita tahu bahawa harga itu sama ada harga itu naik ataupun harga itu turun. So kalau kita tengok jawapan kita yang kita dapat 110 ini berlaku apa? Lebih 10 daripada 100 kan? Maksudnya dia berlaku kenaikan sebanyak 10% berbanding harga dari tahun 2018 berbanding 2017. So kamu boleh tulis dengan ayat. Boleh tengok dalam buku teks pun ada ayat dia. So kita cakap apa? The price is increased. Ya, meningkatlah harga dia sebanyak 10% berbanding tahun 2017. Okey, so 2018 berbanding tahun 2017. Okey, so ini antara ayat yang kamu boleh buat. Yang penting kamu bagi tahu di situ price dia meningkat sebanyak 10%. Okey, so itu cara nak interpret lah. Okey, so cikgu pergi ke example 2. Kita tengok example 2. So kalau kita baca daripada soalan, okay, the price index. Ni the price index. Maksudnya I dia bagi kat kita. Okay, the price index of a bicycle in the year 2018 based on the year 2010 and 2015 was 176 and 110 respectively. Okay, maksudnya dia bagi I bagi tahun 2018, base year 2010. Okay, kita tulis macam tu, nilai dia adalah 176. So kalau kamu tengok kepada 176 ni apa yang kamu faham? Adakah harga dia meningkat ataupun harga dia berkurang? Siapa boleh jawab? Meningkat. Meningkat. Berapa persen dia meningkat? Dari tahun 2010 ke tahun 2018, berapa persen peningkatan harga berlaku kat situ? Tengok saja. 76%. 76% ya. 76% dia meningkat. Okey, kemudian satu lagi maklumat dia bagi I bagi tahun 2018 berbanding tahun base year dia 2015, dia punya index number adalah 110. So maksudnya kalau kita tengok di sini kita kena faham bahawa berlaku peningkatan harga sebanyak 10% dari tahun 2015 ke 2018. Ya, itu maklumat yang soalan bagi. Okey. Kemudian soalan suruh kamu cari apa? Find the price index. Price index maksudnya dia nak kamu cari I juga of the bicycle in the year 2015 based on the year 2010. Maksudnya dia suruh kamu cari price index bagi tahun 2015 berbanding ataupun base year 2010. Okey, tulis macam tu. Ini soalan suruh kita cari.
Okay, so kita tulis question mark di situ. Okay, now kita akan menggunakan dua maklumat yang dia bagi ni untuk dapatkan jawapan kita lah. Okay, so daripada formula tadi kan. Okay, cuba kita tulis formula tadi. Kalau I 2018 base 2010, dia adalah price bagi tahun 2018 per dengan price bagi tahun 2010 kita darab 100. Ini formula. So kita tulis macam tu. Okay, so sekarang kita just gantikan nilai yang kita tahu. Di sini kita tahu nilai 176. Okay, so cikgu tulis macam ni. P 2018 per P 2010 darab 100 ini bernilai 176. Okay. Jadi sekarang kita tak tahu P 2018, P 2010 tak tahu berapa harga dia. Jadi sekarang apa yang kita boleh tahu adalah kita tulis P 2018 per P 2010 ni sebagai satu ratio. Okay, satu ratio maksudnya kita eliminate 100, maksudnya kita kena bahagi 100 di dua-dua belah. So bila kita eliminate 100, ratio bagi P 2018 per P 2010 adalah 176 per 100. Okay, kita tulis dalam bentuk ratio sebab dia boleh digunakan untuk mencari jawapan kita nanti. Okay, itu satu. Okay, maklumat kedua yang dia bagi adalah I 2018 base 2015. So dia punya, kalau kita masukkan dalam formula dia adalah P 2018 per P 2015 darab 100. Okay, ni kita masukkan dalam formula. Okay, jadi sekarang kita tulis samalah, kita tuliskan gantikan tempat 110 kat situ. So P 2018 per P 2015 darab 100 adalah 110. Okay, so kita tulis dalam bentuk ratio P18 over P15 adalah 110 over 100. Okay, so kita dapat ratio yang kedua. Okay, so walaupun kita kalau kita nak guna formula, logik dia kita kena tahu price kan. Kita kena tahu price bagi tahun 2015 dengan 2010 baru kita boleh masuk formula. Tapi sekarang kita tak tahu price. So kita akan gunakan ratio yang kita dapat untuk mendapatkan indeks bagi tahun 2015 berbanding 2010. Okay, kita tulis balik. Masih kena tulis formula dia. Okay, so kalau formula dia adalah P15 over P10 times 100. Okay, yang tu masih kita masuk formula. Formula tu memang sangat penting kat sini. Masih kena masukkan dalam formula. Okay, sekarang kita nak dapatkan ratio bagi P15 over P10 daripada dua ratio yang kita dah cari tadi. Okay, so kalau kamu tengok di sini, okay, kita nak P15 over P10. So dalam ratio kita yang kita dapat tadi ada P15, ada P10, ada P18 dengan ada P18. Okay, ada dua P18. So di situ yang kita nak 15 dengan 10. Maksudnya yang 18 tu kita nak cancel. Okay, kita nak cancel, so kita kena susun supaya kita boleh cancel 18 dengan 18 tu. Okay, so bila kita nak susun, dia akan jadi macam ni lah. Okay, letak dalam bracket darab 100. So yang ni kita nak cuba susun daripada ratio tu yang kita dah dapat tadi dalam bracket tu supaya kita dapat P15 over P10. Okay, so kita tengok ambil terus P18 per P10. Tapi dia kena darab dengan P15 over P18. P18 tu saya pun dah hafal P18 tu saya tulis. Okay, over P18 maksudnya di sini supaya kita boleh cancelkan P18 dengan P18. So yang tinggal adalah P15 over P10. Okay, faham tak yang tu? Faham, okay. Faham. Okay, bagus. Okay, sekarang kita gantikanlah dengan nilai. Okay, walaupun kita tak tahu harga, kita boleh cari indeks dia. Okay, so P18 per P10 tadi, okay, cikgu tulis kat sini ya. 176 per 100 darab dengan P15. Yang ni kena tukar tempat lah. Yang kita dapat 18 over 15 tapi kita nak 15 over 18, so dia adalah 100 per 110 darab 100.
Okay, so bila sampai sini kamu just terus boleh tekan kalkulator. Tekan je kalkulator, letak bracket. Dalam bracket tu ada 176 per 100 darab 100 per 110 darab 100. Kalau tak nak potong-potong, tekan je kalkulator. So bila keluar jawapan apa yang kita dapat? Okay, apa dapat? Siapa yang dapat jawapan? RM160. 160, betul. Okay. So dia adalah index price bagi tahun 2015, base year 2010 adalah 160. Maksudnya berlaku kenaikan harga daripada tahun 2010 ke 2015 tu sebanyak 60% daripada harga 2010 tu lah. Ya, so itu dia nak cari index price, so kita dah dapat. Okay, next cikgu terus ke nombor 3. Okay, masa agak ni. Okay, tak apa. Okay, terus ke nombor 3. Okay, kita tengok nombor 3. Nombor 3 ni dia bagi, dia suruh cari apa tu? Composite index. Okay, composite index tadi formula dia adalah I bar equals to sum of IW divide by sum of W. So composite index ni maksudnya kita kena tahu index price, index, dan kita kena tahu W ni adalah weightage. Okay, weightage. Maksudnya pemberat. Pemberat lah. Weightage tu adalah pemberat. Contohnya, okay, daripada 3 benda ni, water, electricity, fuel ni, okay, kalau kita tengok ini adalah dia punya weightage. Okay, weightage dia, pemberat dia. Maksudnya yang paling banyak digunakan adalah electricity. Tu weightage tu yang pemberat. Maksudnya kita nak tahu yang mana lebih banyak sama ada dikeluarkan, digunakan atau apa sajalah. Ya. So elektrik paling banyak, yang kedua fuel, dan yang paling sikit guna adalah water. Itu weightage ya. So dia bagi weightage dalam bentuk percentage kat situ. Okay, so sekarang di sini expenditure index dia bagi I. So kita boleh tulis dekat kita punya table ni I. Okay, kemudian kita boleh tambah sikit kat ujung. Okay, W. Okay, kita transferkan daripada pie chart tu masuk dalam table kita, bagi water 17%. Boleh tulis 17 sahaja, kamu juga boleh guna 0.17. But kalau kita guna nombor saja pun kita tetap dapat jawapan yang sama. So kita guna nombor lah. And then electricity 58%, fuel 25%. Okay, so kita dah keluarkan maklumat I dengan W di situ, dan soalan nak kita cari composite index bagi tahun 2017, base year 2011, composite index. Okay, so kita masukkanlah segala maklumat tu. IW membawa maksud setiap I darabkan dengan setiap W masing-masing lah. So bila kita darab, kita tambahkan sebab tu sum of. So I yang pertama adalah 135 darab dengan W dia 17. Tambah dengan I yang kedua 140 darab W dia 58. Tambah dengan I yang ketiga 125 darab dia punya W 25. Perkan dengan, okay, sum of W. Okay, tambahkanlah semua W tu. W yang kita guna, ikut W yang kita guna di atas ya. Yang kita nak tambah ni mesti W yang kita guna kat atas ni. Katalah, mungkin kamu tengok, okay, kenapa cikgu tak guna 0.17? Okay, nanti lepas ni kamu boleh try sendiri. Kalau nak guna 0.17, boleh juga. Yang ni jadi 0.58. Yang ni jadi 0.25. But make sure yang bawah pun mesti kamu ambil 0.17 tambah 0.58 tambah 0.25. Jawapan dia sama je. Okay. So kita ambil yang nombor bulat lah, senang. So ini tekan juga kalkulator. Yang ni penting ya. Kamu akan dapat markah sekiranya markah yang pertama kat sini. Bila kamu boleh tulis macam ni.
Okay, kamu akan dapat markah yang pertama di situ. So make sure tulis hasil darab dan jumlah dia macam ni. Okay, jangan terus tekan kalkulator terus bagi I bar dia berapa. Nanti kalau salah, mungkin salah, kamu salah kalkulator tu mungkin kamu tak salah tekan. So jawapan tak sama tapi kita boleh, kamu boleh dapat markah dekat jalan kira. Okay, so ini kalau ditekan kalkulator jawapan dia apa ni? 135.4. So itu composite index bagi tahun 2017 base year 2011. Okay. So masa dah 8.20 KJ. Macam mana ni? Saya nak sambung penerangan about yang soalan bentuk SPM tu. Boleh ke lajak masa? Cikgu Satira. Okay, Cikgu Satira mungkin tak ada depan komputer. Okay, Cikgu sambung je lah ya. Okay, sekarang tengok soalan. Sambung Ros, sorry. Mic cakap tapi mic tak tutup. Okay. Mic tertutup. Sambung sekejap Tak apa sambil. Budak-budak pun okey kot. Okay. So Depa sekarang ingin kita tahu. tengok. Depa ingin tahu. Okay. So kita tengok soalan yang berbentuk SPM. Macam mana soalan index number ni yang bentuk SPM lah. So kita tengok soalan yang diberi kat kamu tu. Okay, baca soalan tengok apa dia cerita. Diagram 1 is a bar chart indicating the weekly cost of the item PQRS and T for the year 2014. Okay, yang dia bagi ni adalah bar chart untuk terangkan cost bagi setiap item lah PQRST. Okay, table 1 pula shows the prices and the price indices for the item. Okay, sekejap kita tengok item ni ada di situ tak buat apa kat bawah. Okay, tak ada. Okay, dia macam ni So item di sini contohnya lah kita nak buat apa? Kilang tu nak keluarkan kek. Okay, kilang tu nak keluarkan kek. So kek ni kita perlu ada item-item dia, ingredients dia lah kan. Tepung, gula, telur, apa lagi masuk? Baking soda katakan. Apa lagi pewarna lah katakan lah. Okay. So ini ingredient ataupun item-item yang kita perlu untuk buat kek. So inilah kos setiap item, kos tepung, contohlah kan, kos gula, kos apa, itu yang dimaksudkan dengan kos bagi setiap tu lah. Okay. So itu maklumat yang soalan dah bagi kat kita. Okay, kita tengok soalan. Okay, tengok dulu jadual ya. So ini kamu dah faham bar chart dia, harga setiap item. So kalau kita tengok pula jadual, apa maklumat yang dia bagi kat kita. Maklumat yang dia bagi, okay, tengok mula-mula untuk item P. Okay, apa yang dia bagi adalah price bagi tahun 2014. So ini adalah P14. Okay, terus tulis macam tu kat jadual kita supaya kita nampak. Okay, itu P14 dia. So harga bagi item P bagi tahun 2014 kita tak tahu, dia berbuat X. Harga di tahun 2016, item P 0.70 sen. Okay, so P16 kat situ. Okay, and then price index in year 2016 based on 2014. So ni adalah dia punya I I bagi tahun 2016 base 2014. Okay, tulis macam tu. Bila kita baca soalan kita terus tulis macam tu. Okay, kemudian untuk item R pula yang dia nak kamu cari nanti adalah dia punya I. Bagi item T, dia nak kamu cari harga bagi tahun 2016. Okay, now kita nak cari setiap nilai, find the value of X. So kita tulis formula lah. Kita tulis formula I kita tadi. I kita tadi adalah P4 darab 100. Okay, so yang ini adalah untuk yang ini adalah I bagi tahun 2016 base 2014 adalah P16 over P14 darab 100. Ini formula bagi soalan ni lah. Okay, so kita tengok sekarang X adalah P14. Okay, kita masuk dalam formula kita. Okay.
P16 dia adalah 70 sen. So 0.70 per X. P14 dia adalah X. Darab dengan 100. Ini adalah 175. Okey, gantikan. P16 bagi X 70 sen. P14 bagi X. X lah sebab tak tahu, bukan bagi X. Sorry, bagi P ya. Bagi P adalah X. So ganti X darab 100. Sama dengan I dia 175 ni. Ni semua maklumat dia. So masukkan dalam formula. Ni kamu kena tulis kat ruang jawapan ya. Cikgu tulis kat sini. So sekarang kita nak mendapatkan nilai X. So kena eliminate kan 70 sen, 100. So untuk senang sebenarnya kita eliminate X dulu. Okay, kita eliminate X maksudnya kita darab X di dua-dua belah ni lah. Ya, sini darab X, sini darab X. So yang ni X dengan X ni habis. Kemudian kita nak eliminate 175. So bagi 175 dua belah. So ni kita panjangkan bagi dengan 175. So ni habis, tinggallah X. So sebenarnya kalau kita nak tulis X itu adalah 0.70 darab 100 kurangkan dengan 175, tekan kalkulator. So kamu akan dapati jawapan dia 0.4. Okey, tetapi ingat ya cara menjawab ni cikgu nak cerita ni. 0.4 sekarang dia adalah price, harga. So bila harga kita kena tulis dia punya unit, kita kena tulis dalam bentuk harga lah. So RM 0.40. Jawab macam tu, bukan 0.4 sahaja, 0.40. Dan harga RM. Tambahkan unit kat situ baru jawapan kita lengkap. Okey. So itu kita nak mencari X, terusnya kita nak mencari Y. So masih menggunakan formula ini, kita just substitute all the value. So di sini Y adalah dia punya I. So Y dulu, I adalah P16 dia adalah RM5.50 bagi dengan P14 dia RM4, darabkan dengan 100. Okey, ni terus boleh tekan kalkulator, kamu akan dapati jawapan dia adalah 137.5. Ini price index, jangan pula pergi letak RM pula. Ini price index, kita nak tahu berapa persen kenaikan atau penurunan. So di sini kenaikan harga berlaku sebanyak 37.5%. Okay. So itu cari Y, seterusnya kita nak cari Z. Masih menggunakan formula yang sama. Sebab Z tu yang kita tak tahu, kita tulis dia dululah. So P16 adalah Z. Per P14 dia adalah 2.5. Darabkan dengan 100. Ini adalah 120. Okay, tengok item T kat sini. Masukkan maklumat ke dalam formula tu. So eliminate 2.5, eliminate 100, so Z adalah 120 times 2.5 divide by 100. So kalau tekan, so tengok betul-betul Z adalah price ya, price, so harga, so kita dapat samakan kalkulator bagi 3, so kita tulis RM3 macam ni, RM RM3. Okay, so itu untuk mencari Z. So kalau kamu cari setiap satu dapat tepat harga kamu tulis tu betul, kamu dapat dapat satu markah lah setiap satu item jawapan XYZ ni, kamu dah dapat satu markah di situ ya, 3 markah. Okay, so seterusnya kita tengok ke soalan B. Okay. So kita tengok soalan B, dia tanya apa kat kamu tu. Okay, soalan B suruh apa? Calculate the composite index for items in the year 2016 based on the year 2014. Maksudnya dia nak kamu cari I bar. Okay, I bar bagi tahun 2016 base 2014. So kita tahu formula dia ada sum of I W divided by sum of W. Okay, ini formula composite index. So tengok balik jadual dia dah bagi dengan weightage dia dah bagi. So kalau kita tengok pemberat di sini, item mana yang kos paling banyak perlu dikeluarkan. Daripada bar chart tu kita dah tahu pemberat
pemberat dia maksudnya item yang cost yang paling tinggi di situ adalah 3S lah kan. Harga dia RM33. So itu yang dimaksudkan. So paling sikit cost yang dikeluarkan adalah untuk item T. So itu yang dimaksudkan dengan pemberat. So sekarang kita tulis balik. Masukkan maklumat-maklumat tu dekat jadual supaya kita senang nak darab nanti. So yang ini P14, yang ni P16, yang ni I1614. So kita tambah sedikit kat ujung ni, tambah jadual. Kamu jangan pergi tambah dekat soalan nanti dalam SPM. Kamu dalam SPM, kalau kamu nak buat macam ni, kamu kena lukis semula jadual tersebut. Sebab kamu nak hantar jawapan, kamu jangan tambah dekat tu pula. Ya, so kamu lukis semula, ada I, ada W kat sini. Ya, penting tu. Okey, so cikgu tambah kat sini W, kat ujung ni adalah weightage W. So bagi P, ambil saja nilai 15, 30, 24, 33 dan 12. Kemudian kita tulis dekat jadual kita nilai-nilai XY yang XYZ kita dapat tadi supaya kita nampak lah So X tadi kita dapat apa? 0.40. RM 0.40. Y kita tadi 137.5. So dalam jadual yang kamu lukis tu kamu letak nilai yang kamu dapat ni lah. Jangan pergi bubuh XYZ pula. Z dia adalah RM3. Okay. So jadual ini harus kamu tulis semula di dalam ruangan jawapan kamu. Kalau kamu nak guna jadual ni buat pengiraan lah, kamu tak mau tulis satu-satu tapi cikgu nasihatkan untuk dapat markah tulis satu-satu lah. Nak tulis, nak masuk dalam formula saja. Okay. So kita tengok dulu kalau kita nak masukkan formula dia tu, I bar kita adalah hasil darab I dan W ya. So darabkan setiap satu ni, tunjuk hasil darab dia. IW dan sumkan dia, jumlahkan dia. So 175 ni kena tunjuk, tulis panjang-panjang ni. Perkan dengan jumlah semua. So yang ni pun tulis satu-satu. Okay, baru tekan kalkulator. So kalau tekan kalkulator, kalau kamu nak tulis jumlah dia 16065 per 114. So jawapan yang kamu dapat adalah 140.92. So markah yang pertama kamu akan dapat di sini bila kamu tulis yang ini. Dan di sinilah N1. Ini mesti tepat. Mesti tepat. So make sure tekan kalkulator dan baca, bundarkan kalau decimal dia panjang kepada 2 decimal places lah. Okay, bundarkan dengan tepat. So mesti bagi jawapan tepat lah. Okay, mungkin kata sebab dah buat jadual kan, nak guna jadual. Boleh juga, tapi maksudnya kamu kena tulis dengan kemas jadual kamu. So kamu kena tulis kat sini, kamu tambah satu kolom lagi, satu row lagi kat bawah ni. Sum of. Okay, guna simbol ataupun total lah. Okay, sum of ni ataupun total. Okay. So kalau macam ni kamu kena jumlahkan kat sini lah. Price index dia kamu yang ni 114. Okay, yang ni kena tambah satu lagi lah kalau macam ni. Kalau nak buat jadual maksudnya kamu kena tambah satu lagi kat ujung ni, ada satu kolom lagi. IW.
Kalau nak guna jadual, maksudnya kamu kena tunjukkan hasil darab ni 175 darab 15 tu. 175 darab 15, 2625. Okey, ni maklumat hasil darab kena tulis kat ujung ni dan jumlah dia nanti 16065. Kalau nak guna jadual, boleh kena tunjuk macam ni lah. Baru kamu boleh tulis I bar macam ni. Tapi mesti tunjuk jadual yang lengkap. At least ada 3 benda ni. Okay. So kalau tak nak memang kena tunjuk macam cikgu tunjuk ni lah. Okay, siap bagi soalan B. Okay, kita terus ke soalan C. Okay, minta maaf lah cikgu ambil masa sikit ni. Okay, soalan C dia kata apa? The total monthly cost of the item in the year 2014 is RM456. Okay. Calculate the corresponding total monthly cost for the year. Okay, maksudnya cost untuk semua item tersebut bagi tahun 2014. Maksudnya dia bagi harga kat kita lah kan? Price kan? So price bagi tahun 2014 adalah 456. Dia suruh kamu cari price bagi tahun 2016. So kita akan guna di sini I yang kita guna di sini sebab dia kata untuk semua item. So kita kena ambil nilai I bar ni lah. Ini I bar untuk sebab bila composite index dia adalah untuk semua item. Untuk buat kek ya, bukan untuk P saja, bukan untuk Q saja, but untuk buat kek secara keseluruhan tu. So dia punya index price adalah yang composite index tu. So kita ambil saja bagi tahun 2016 adalah 140.92 yang kita baru dapat di B tadi. Jadi sekarang kita masuklah dalam formula index number. Okay, substitute all the value. P16 tak tahu. P14 456 times 100. Okay, eliminate semua. So P16 tu adalah 140.92 times 456 over 100. So kamu akan dapat, sebab ini price, so make sure tulis harga 642.60. So bila kamu tulis yang ini, kamu masukkan value dia dalam formula, kamu dapat 1 markah kat situ dan untuk jawapan 1 markah. So jawapan juga mesti bagi tepat. Ya. Tulis dalam bentuk harga lah. So itu untuk C. Seterusnya kita tengok untuk D. Okay, tengok soalan D, dia kata apa? The cost of the item increases by 20% from the year 2016 to the year 2018. Meningkat sebanyak 20%. Okay, so harga dia meningkat sebanyak 20%. Maksudnya dari price index bagi tahun 2018, base year 2016 itu adalah 100 dan tambahkan dengan 20. So dia punya price index adalah 120. Itu yang dimaksudkan dengan meningkat 20%. Okay, kemudian kita baru saja cari di B tadi. I bagi tahun 2016, base year 2014 kita dapat 140.92. Okay, soalan suruh kamu cari find the composite index for the year 2018 based on the year 2014. Yang dimaksudkan dengan composite index ni adalah
indeks bagi semua item. So indeks bagi kek, bukan indeks bagi tepung saja atau apa saja. So kita boleh tulis dia sebagai I. Mesti indeks memang I bar tapi kita tak guna IW tu ya. So dia adalah I bagi tahun 2018 base 2014, ini kita tak tahu, nak cari. Okay, so macam ada cikgu tunjuk tadi contoh nombor 2 tadi kot. Ya, kita kena guna ratio kan. So kita carilah ratio dulu bagi setiap apa yang kita dah ada maklumat ni. So I18 base I16 adalah P18 over P16 times 100. Ini adalah 120. So ratio yang kita dapat adalah 120 over 100. So yang ini pula P16 over P14 times 100. Ini adalah 140.92. Maka ratio dia okey, yang ini pula tulis dalam bentuk formula dia. Okey, cikgu tulis bawah ya, tak muat pula. So dia adalah P18 over P14 darab 100. Okey, so kita tak tahu price. Jadi kita kena guna ratio lah. Macam mana kita nak susun supaya kita akan dapat yang tinggal nanti P18 over P14. Okey, cikgu tulis balik kat bawah. So I18 over 14 adalah P18 over P14 times 100. So menggunakan dua ratio yang kita dah dapat ni, kita cuba susun supaya yang tinggal nanti P18 over P14 saja. Okey, darab 100. Okey, so dalam bracket ni kita cuba susun. Okey, ambil saja, tak perlu tukar-tukar dah. Okay, so kita ambil saja sebab tak perlu tukar, maka kedudukan dia dah boleh di cancel nanti. So bila kita ni, kita boleh cancel P16 dengan P16, maka nanti tinggallah P18 over P14. So dapat balik yang atas, so kita masuklah. Kita masuklah apa yang value ratio dia tadi, 120 over 100 times 140.92 over 100. Okay, just tekan kalkulator kamu. So kamu akan dapat 169.10. Okay. So untuk di sini kalau kamu tengok markah dia 3 Markah dia 3, so dia akan bagi di salah satu yang kamu tulis dalam bentuk ratio ni lah. Okay, salah satu di situ kalau kamu tulis kamu dapat K1. Okay, kemudian bila kamu gantikan dia dengan value kat situ, lagi satu markah. Dan jawapan akhir yang tepat, lagi satu markah. So itu markah yang kamu akan dapat lah. Okay, so dengan itu habislah bahagian cikgu. Cikgu harap kamu boleh faham apa yang cikgu dah terangkan. Nanti boleh berbincang dengan ahli grup masing-masing untuk presentation petang ini. So sama je benda-bendanya, pusing-pusing macam cara cikgu cakap tadi sahaja. So boleh bincang balik sebab kamu ada masa untuk berbincang kan. So itu saja untuk hari ini. Okay. Okay, Satira boleh ambil semula. Okay. Terima kasih Cikgu Ros. Sama. Terima kasih Cikgu Ros. Kita teruskan boleh tak? Lepas Cikgu Zahira baru kita rehat sekejap. Boleh Boleh Cikgu. Boleh. Nanti Cikgu Ros akan post jalan kerja yang canggih ni dekat WhatsApp. Jadi anda boleh jadikan dia sebagai rujukan. Boleh Cikgu Ros ya? Okey. Boleh.